yang terakhir kita pada hari ini, Saudara N. Gopalakrishnan. Saudara, di sini di kala ini kita semua termasuk pekerja diminta untuk mengubah cara hidup bagi menyesuaikan diri dengan norma baru. Macam Saudara K tadi sentuh, Saudara Sazwan, semua bercakap tentang norma baru. Bukan saja cara hidup kita, malah pekerjaan juga perlu menjalani norma baru. Kita semua sedia maklum, kerajaan Malaysia telah merangka perubahan perundangan perburuhan negara dengan melaksanakan pindahan harta-harta perburuhan negara. Kita juga dimaklumkan usaha ini dibuat semenjak tahun 2019, sebelum pandemik COVID-19. Sudah tentu apabila kita diminta untuk menjalani norma baru, perundangan ataupun akta-akta yang sedia ada pun mestilah orang kata sesuatu yang baru lah, yang harus relevan. So saudara, sebagai seorang yang terlibat secara langsung dalam hal ini, bolehkah saudara kongsi apakah perkembangan terkini mengenai pindahan terhadap akta-akta ini? Maknanya apakah proses di peringkat manakah? Apakah akta yang telah mendapat kelulusan ataupun dibawa ke parlimen ataupun mungkinkah dalam peringkat perbincangan di antara jabatan ataupun agensi-agensi yang berkaitan? Dipersilakan saudara Gopal. Terima kasih saudara moderator, saudara Budi, dan panelis saudara Sazwan, dan juga tidak lupakan saudara Maki dari Matuk. Dan ini satu-satu perbincangan yang sangat-sangat penting mengikut keadaan sekarang. Sebelum saya beri saya komen tentang isu yang dibangkit oleh moderator, saya inginlah share satu perkara yang sangat-sangat penting. Baru-baru ini kerajaan umumkan mereka yang ada akaun di EPF boleh keluar sebanyak RM10,000, namakan sebagai iSINA. Pandangan peribadi saya memang kita tak setujulah, sebab EPF ataupun KWSP ini kita punya saving untuk oleh. Mengapa sekarang kita perlu keluarkan kita punya saving? Tapi yang menyedihkan perkara di sini ialah mereka yang gajinya di antara RM1,200 hingga RM2,000 yang mengeluarkan uang dari KWSP ialah sebanyak 1.4 juta pekerja. Ini menunjukkan di mana kita punya financial status, yang mana mereka sini semua kalau gajinya 1.200 hingga 2.000, kemungkinan mereka ialah dari bawah umur di antara 30 hingga 34. So ini menunjukkan ke arah mana Malaysian workers are going towards. Ini satu benda yang sangat-sangat penting. Sambil itu saya juga ingin sentuh gaji minima di Malaysia ialah sebanyak RM1,200. Sambil itu Poverty Line Index yang baru-baru diumumkan oleh Bank Negara ialah sebanyak RM2,208. Adakah dua-dua angka ini is fair ataupun tidak? Jawapan saya memang tidak fair. Dan satu lagi perkara yang sangat-sangat penting ialah adakah perlu kita amend beberapa akta yang sedia ada. One good example ialah akta kerja Schedule 1, yang mana untuk Semenanjung Malaysia mereka yang gaji di bawah RM2,000 is covered by akta tersebut. Whereas untuk Sabah dan Sarawak ini ialah RM2,500 ataupun RM2,500. Padahal kita tahu income di Peninsula Malaysia ialah lebih tinggi dari income ataupun gaji seorang pekerja yang boleh terima apabila mereka kerja di mana-mana tempat di Sabah ataupun Sarawak. Ini menunjukkan satu akta yang tak adil kepada kaum pekerja. Ini my first point. Walau bagaimanapun kita tidak nafi bahawa mulai dari tahun 2020 LLC Labour Law Reform Coalition telah
bincang semua perkara-perkara yang berkait dengan pindahan undang-undang, especially Akta Kerja, Akta Perubahan Perusahaan dan juga Akta Kesatuan Sekerja. Dan sehingga sekarang hanya satu akta, iaitu Akta Perubahan Perusahaan telah selesai, tetapi masih lagi tak dapat implement dengan sepenuhnya sebab ada beberapa perkara berkait dengan Akta Kesatuan Sekerja. Maka benda ini, apa-apa pindahan telah buat oleh Parlimen pada tahun Januari 2020 sehingga sekarang tidak boleh diguna pakai. Begitu juga dalam hal di formula untuk secret ballot. Padahal perkara itu boleh selesai oleh menteri. Tetapi sehingga saat sekarang, walaupun bukan saja LLRC, selain daripada LLRC ada juga beberapa pertubuhan lain beri tekanan kepada kerajaan melalui Menteri Sumber Manusia sehingga sekarang peraturan ini sehingga sekarang belum selesai. Inilah keadaan sekarang. Seperti apa yang disebut oleh saudara Muhammad Kir tadi, adakah mereka yang pegang jawatan sekarang beri tumpuan kepada isu-isu yang berkait dengan pekerja ataupun mereka beri tumpuan kepada satu perkara yang tak kena mengena dengan kita. Dan pindahan akta-akta ini sangat-sangat penting, saudara-saudara. Memang kita tidak nafi bahawa akta yang sedia ada di Trade Union Act, yang mana Director General ada discretionary power. Bermakna dia punya maksud ialah dia boleh tolak satu-satu permintaan tanpa beri alasan mengapa kementerian perlu tolak pindahan tersebut ataupun apa-apa perubahan. Dan apa yang kita beritahu ataupun cadangkan kepada kerajaan pada waktu itu ialah power itu perlu diambil alih, tidak boleh bagi kepada Ketua Pengarah. Dan menteri pada waktu itu yang berhormat Kulasegeran bersetuju, dan memang kita ada nampak satu working paper dari kementerian mengatakan dia akan tarik balik kuasa yang ada dengan Ketua Pengarah. Begitu juga dengan Industrial Relation Act ataupun Akta Perubahan Perusahaan, yang mana sebelum ini menteri buat keputusan adakah satu kes Section 20 yang telah dipecat oleh mana-mana syarikat boleh rujuk ke mahkamah ataupun tidak. Tetapi benda itu juga ada sedikit pindahan. Kita nampak waktu itu apa yang kita dengar melalui jabatan-jabatan tertentu dari Kementerian Sumber Manusia, memangnya walaupun tak cukup tetapi baik. Dan saya nampak benda itu satu yang very positive approach. Dan kita minta walaupun Parlimen telah disuspend, tetapi kalau mustahil masih lagi mereka boleh take up the matter and make the necessary amendment. So I berhenti di sini untuk apa-apa soalan kemudiannya boleh jawab. Okay, Thank you, saudara. Terima kasih saudara Gopal. So bermaksud bagaimana dengan akta-akta yang telah orang kata dipindah? Jadi mana berapa keseluruhan akta yang dipindah dan berapa yang telah diluluskan dan masih berapa yang masih belum diluluskan? LLRC beri tumpuan atas 3 akta, iaitu Akta Kerja, Akta Industrial Relation Act, Akta Perubahan Perusahaan dan juga Trade Union Act. Sehingga sekarang yang dah selesai semuanya, walaupun hanya lagi 10% belum selesai oleh menteri, ialah Akta Perubahan Perusahaan. Dan kita nampak itu ialah satu yang very positive approach, sebab selain dari ada beberapa faedah yang lain, kita juga nampak mereka yang kerja di badan-badan berkanun dekat 60,000 pekerja, kalau mereka telah dibuang kerja atas alasan yang tak munasabah, maka mereka boleh pergi ke boleh file case di mahkamah, boleh file case di
Jabatan Perubahan Perusahaan. Sebelum ini tidak boleh. So itu satu-satu perubahan yang sangat-sangat penting. But only assetlah hanya Industrial Relation Act telah diselesai, lain-lain semua masih pending. So, Okey, saya rasa orang kata untuk permulaan, orang kata sekurang-kurangnya informasi yang disampaikan saya rasa cukup, orang kata boleh digunakan, boleh kita terima lah, ataupun orang kata untuk permulaan forum ni untuk kita buat. So kita sebelum kita mengakhiri forum ini, setiap panelis dalam tempoh 3 minit orang kata saya ingin mendengar pandangan orang kata dan saranan anda mengenai orang kata kenapa dalam ketika ini, dalam negara dilanda COVID, dan bukan negara saja, di seluruh dunia, pekerja harus menyertai kesatuan kerja. So kita mulakan dengan saudara Sazwan. Okey, terima kasih saudara moderator. Keperluan pekerja untuk menyertai kesatuan kerja ini amat penting pada ketika COVID sekarang. Kita melihat pada masa sekarang ada sektor-sektor tidak relevan lagi pada ketika COVID dengan norma baru. Bila sektor baru telah muncul, sektor-sektor yang lama ni telah muncul. Jadi pekerja-pekerja yang tidak menyertai kesatuan kerja, maka mereka ini tidak dilindungi oleh kesatuan kerja. Jadi mereka ini tidak tahu di manakah mereka hendak berpayung. Jadi mereka ni perlu join dengan kesatuan kerja, memperkukuhkan lagi kesatuan kerja dan berunding lagi dengan majikan untuk memastikan setiap industri itu kekal relevan. Majikan perlukan pekerja, pekerja memerlukan majikan, akan mendapatkan satu secara kolektif, keputusan secara kolektif. Maka dengan itu jaminan pekerjaan itu lebih terjamin apabila kita berkesatuan. Itu pandangan daripada saya. Terima kasih. Panelis kedua, Saudara K, apa pandangan anda mengenai kenapa pekerja harus menyertai kesatuan kerja? Jawapan saya ringkas saja. Yang pertama, kenapa dia perlu menyertai kesatuan? Sebab itu adalah hak dia dalam perlembagaan. Memang sudah disebut di dalam perlembagaan persekutuan, hak untuk berkesatuan dan berpersatuan. Itu yang pertama. Yang kedua dia adalah untuk memertabatkan sendiri pekerja itu supaya diletakkan pada satu tempat atau satu tahap yang lebih baik. Okay? Sebab kalau tanpa kesatuan, untuk seorang-seorang individu itu berunding agak susah. Sekarang ni dengan ada kesatuan pun perhatian daripada pihak kerajaan itu agak lemah. Apa lagi kalau dia tak menyertai kesatuan. Jadi kalau dia menyertai kesatuan, so kesatuan itu akan lebih kuat lagi. Itu saja. Jadi mana dengan menyertai kesatuan, orang kata tuntutan daripada pekerja tu orang kata lebih dalam bentuk politik, dalam bersama. Betul. Okey, Saudara Gopal, saya mohon untuk bagaimana ulasan ataupun saranan tuan sendiri, saudara sendiri, kenapa pekerja harus menyertai kesatuan kerja? sangat penting pada masa sekarang. Sebab hanya kesatuan yang boleh adakan satu perjanjian bersama yang mana selain daripada peruntukan yang sedia ada dalam Akta Kerja, melalui perjanjian bersama kita boleh naik taraf seorang pekerja. Dan kalau kita tengok dalam waktu COVID, sekurang-kurangnya di tempat-tempat yang mana ada kesatuan, benda-benda seperti mengurangkan gaji atau potong cuti tahunan dan lain-lain, walaupun berlaku bukan begitu banyak, maka hanya melalui union lah seorang pekerja itu boleh defend dia punya rights. So ini sangat penting pada masa sekarang. Okey, terima kasih. Kita telah sampai ke akhir forum ini. Terima kasih kepada semua ahli panel. Satu perkongsian yang baik. Bagi pihak penganjur, kami merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang meluangkan masa menonton forum ini. Forum yang boleh kita sifatkan sebagai satu majlis perkongsian ilmu. Semoga dengan perkongsian ini yang kita peroleh dapat dimanfaatkan bersama. Terima kasih. Kita jumpa lagi di masa hadapan. Selamat Hari Buruh.